Right, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. So, kita akan start sekarang Okay, so hari ni 11 bulan 3 2024. Macam biasa, kalender ekonomi yang terdapat pada hari ni. So, tak ada banyak catalyst. Tapi pasaran bergerak dalam keadaan biasa. Dan mungkin tidak ada volatility yang berlaku lah. Okay. Right, so untuk US 10 yield dan juga gold, so kenapa kita kena gunakan dua-dua ini adalah untuk melihat pergerakan pasaran komoditi. So US 10 yield ataupun pasaran bond jangka masa 10 tahun ini act as a leading indicator to commodity assets. Okay, morning. Right, so apa yang berlaku buat masa gini kalau kita lihat di carta weekly, okay, so pembentukan bearish flag di carta mingguan di dalam kadar faedah bond jangka masa 10 tahun, ianya memberi satu petanda awal lah. Dengan adanya pembentukan chart pattern bearish flag, ianya memberi satu petanda awal kemungkinan besar akan berlakunya kejatuhan nilai yang seterusnya dan boleh mendorong gold untuk melonjak ke paras yang lebih tinggi daripada sebelum ini. So apa yang berlaku adalah kalau kita lihat daripada pembentukan bearish flag, it is what we call as bearish momentum punya chart pattern, dan kita sangkakan akan adanya kejatuhan lanjutan. Okay. Lepas tu apa yang berlaku buat masa kini, kalau kita lihat US 10 bertindak sebagai indikator utama kepada pergerakan harga pasaran komoditi. Right, dan yang seterusnya teknikal analisa juga adalah indikator utama kepada fundamental. So dengan adanya pembentukan bearish flag di dalam kadar faedah bond jangka masa 10 tahun, kemungkinan besar ianya salah satu petanda juga di mana memberi tahu kita Fed kemungkinan besar akan menurunkan kadar faedah. Kerana apabila kadar faedah diturunkan, sudah pasti ianya akan efek kepada aset-aset fixed income. Sebagai contohnya, cash deposit, money market dan seterusnya, bond juga akan turut terkesan. Jadi apabila kadar faedah diturunkan, sudah pasti akan memberi efek kepada aset-aset yang memberikan return daripada sudut yield, dan seterusnya akan menyebabkan kejatuhan nilai di dalam kadar faedah bond, dan seterusnya apabila kadar faedah juga ataupun interest rate juga diturunkan, sudah pasti akan memberi sokongan kepada pasaran komoditi aset ini. Kerana apa? Kerana gold adalah non-yielding asset, aset yang tidak memberikan sebarang bentuk pulangan daripada segi kadar faedah. Jadi apabila aset-aset ini menurun, ianya akan memberi sokongan kepada komoditi, kerana pelabur beranggapan harga dalam keadaan yang murah. Walaupun you rasa sekarang ni all time high, tapi bagi institusi kewangan yang besar, ianya beranggapan komoditi tersebut dalam harga yang murah. Jadi untuk long term is still in a bullish momentum. Okay. Now, untuk gold, kalau kita lihat yang candlestick ini adalah kadar faedah bond jangka masa 10 tahun. Ianya bergerak tidak selari di antara pasaran komoditi. Kerana macam saya cakap tadi, bond yield act as a leading indicator to commodity assets. Okay. So sekarang ini apa yang berlaku? Kalau kita lihat dekat sini, this is a bearish flag. Okay. Dekat sini pun you boleh nampak dia buat apa? Bullish flag untuk gold. Okay. Dan the highest in the South Peak Central also has been formed for gold. So it is indicate that the trend is still in the bullish momentum, but there is no past history or reference for now. So it is very dangerous for you to enter di commodity asset punya market lah. Okay. So sekarang ini apa yang kita boleh jangkakan akan berlakunya kejatuhan di dalam pasaran bond jangka masa 10 tahun, dan seterusnya akan memberi sokongan lah kepada komoditi untuk didagangkan dengan lebih positif lagi di masa yang akan datang. Tetapi kena berjaga-jaga, kerana kalau kita lihat daripada sudut trend angle ini sudah mencapai agak steep ataupun dia punya angle terlampau hyperbolic. Jadi kemungkinan besar akan adanya short term profit taking, akan berlakunya kejatuhan sementara sebelum kenaikan yang seterusnya. Kerana market bukan bergerak dalam straight line. Okay. So kena berjaga-jaga. Right. Dan yang seterusnya untuk Dixie. So tadi ada soalan daripada siapa ni tadi? Daripada Eddie. Okay. So apa yang berlaku, Eddie? Untuk kita trade USD JPY, Euro USD, apa lagi? GBP USD, USD Swedish Krona, USD CAD, USD apa lagi, USD CHF, you boleh refer kepada Dixie. Okay. Kenapa kita boleh refer kepada Dixie? Kerana Dixie ini adalah 6 basket of currency. Okay, 6 basket of currency untuk kita melihat prestasi
mata wang tersebut berbanding daripada US dollar, mata wang US dollar. Jadi apa yang berlaku apabila diksi dalam keadaan kejatuhan bermaksud US dollar dalam keadaan lemah. Jadi ada potensi untuk mata wang yang lain didagangkan secara positif. Okay. So now, apa yang berlaku? Diksi didagangkan rendah disebabkan oleh sentimen bearish terhadap mata wang US dollar yang semakin menguat apabila pelabur beranggapan Fed akan menurunkan kadar faedahnya pada bulan ini. Dan seterusnya, mata wang euro sebagai komponen utama sebanyak 57% di dalam diksi mendapat manfaat di saat kejatuhan nilai mata wang US dollar sedang berlaku. Dan daripada sudut teknikal pula, paras harga diksi disokong oleh paras sokongan akhir Senko Span B daripada Ichimoku Kinko Hiro. Dan sekiranya berjaya breakout daripada trend akan lebih cenderung kepada arah bearish yang berpanjang. Okay, so selari dengan sudut fundamental di mana kemungkinan besar akan berlakunya penurunan kadar faedah dan sudah pastilah akan memberi tekanan kepada US dollar untuk satu tempoh jangka masa panjang. Tapi kalau kita lihat daripada sudut teknikal based on the daily chart ni, trend is in a bearish momentum. Itu yang pertama. Dan gagal disokong oleh gun fan line. Okay, gagal disokong oleh gun fan line. Walaupun adanya technical rebound pada tempoh hari, tetapi gagal untuk breakout dan seterusnya, ianya kembali dalam momentum bearish. Daripada sudut fundamental pun sama juga. Selari dengan sudut teknikal dan seterusnya, paras harga juga berada di bawah daripada Tenkan dan Kijun sell. Okay, dan terdapatnya crossover kat sini. Dan buat masa kini apa yang berlaku, kalau anda dapat lihat, paras harga gagal untuk disokong oleh Senko Span A dan buat masa kini disokong oleh paras sokongan terakhir iaitu Senko Span B daripada bullish Kumo Cloud dan Castle support. Sekiranya berjaya breakout daripada paras sokongan ini, kita jangkakan akan adanya kejatuhan lanjutan. Tetapi kalau menurut RSI as a lagging indicator, kalau kita lihat kat sini, dia berada di paras oversold. Jadi potensi untuk dia membuat satu technical rebound itu juga ada. Okay, kita kena lihat daripada sudut daripada masa ke semasa lah. Tetapi momentum bearish masih lagi menguasai pasaran. Sekiranya berlaku kenaikan sementara, ianya hanyalah bersifat sementara saja. Tetapi trend untuk tempoh jangka masa panjang masih kekal dalam keadaan bearish. Dan apa yang kita boleh gunakan untuk trade? Sebagai contohnya mata wang Eropah, kerana mata wang Eropah adalah mata wang yang paling besar komponen dia di dekat dalam diksi sebanyak 57%. Jadi kita boleh gunakan intermarket analysis ataupun diksi ini sebagai intermarket analysis daripada satu instrumen kepada instrumen yang lain. So kalau kita lihat pergerakan dia di antara euro US dollar dan juga diksi hanyalah diterbalikkan saja ataupun dia mirroring. Okay, mirroring je. Right, so diksi di dekat dalam keadaan kejatuhan, sudah pastilah mata wang Eropah berbanding US dollar akan didagangkan secara positif. So untuk tempoh jangka masa panjang, saya jangkakan akan adanya kejatuhan di dalam nilai mata wang US dollar berbanding daripada mata wang Eropah. Now, untuk menjawab soalan Eddie Fazli, okay, jom kita pergi kepada chart. Lebih senang untuk saya buat analisa dan juga untuk bagi you contoh apa perbezaan dia di antara USD JPY. So, USD JPY, kedua-dua ini adalah mata wang apa? Kedua-dua ini adalah mata wang apa? US dollar adalah mata wang safe haven, Japanese yen juga adalah mata wang safe haven. So, Eddie, kalau you nampak dekat sini, okay, yang berwarna orange ini adalah USD JPY. Sama tak dengan diksi selari? Okay, kerana apa? Kerana dekat dalam diksi, walaupun tidak terdapatnya mata wang US dollar, tetapi ianya terdapat mata wang Japanese yen. Dan kena ingat, dekat dalam diksi itu tiada mata wang US dollar pun. Hanya terdapat 6 mata wang utama iaitu mata wang Eropah, Pound, Yen, okay, Swedish Krona, CAD dan juga CHF. So, ada 6 saja mata wang dekat dalam tu. Dan didagangkan untuk melihat prestasi mata wang USD. Okay, so apa yang berlaku buat masa kini kalau kita lihat trend sama dalam keadaan bearish momentum. So, daripada sudut intermarket analysis dan juga technical analysis, ianya selari. So, you dah ada dua confluence dekat situ. Okay, now next apa? Daripada sudut fundamental pula, you kena kaitkan, iaitu untuk tempoh jangka masa panjang berdasarkan apa yang akan berlaku di masa yang akan datang, iaitu penurunan kadar faedah. Jadi apabila sekiranya kadar faedah diturunkan, mata wang US dollar akan jatuh nilainya.
berbanding daripada yen. Kena ingat, USD JPY, kedua-duanya adalah mata wang safe haven. Tetapi, mana satu yang akan mengukuh dengan lebih kuat dan kenapa? Kena faham, yen amat sensitif dengan kenaikan ataupun penurunan kadar faedah. Sekiranya kadar faedah di US dinaikkan, yen akan terkesan dan US dollar akan menguat. Sekiranya kadar faedah diturunkan, US dollar akan terkesan, yen akan menguat. Kenapa? Sebab yen amat sensitif dengan kadar faedah. Di Jepun mengamalkan negative interest rate. Jadi sudah pastilah apabila sesebuah negara yang menaikkan interest rate, ianya akan memberi sokongan kepada mata wang yang dinaikkan interest rate itu. Kerana apa? Kerana apabila US menaikkan kadar faedah, sudah pastilah akan memberi manfaat kepada pelabur-pelabur asing ini untuk membeli US dollar ataupun melabur di US untuk mendapatkan short term return di dalam fixed income asset. Jadi apa yang berlaku, akan ada outflow from Japanese yen dan masuk ke dalam US dollar. So itulah yang berlaku, dan sekarang ini apabila sekiranya kadar faedah diturunkan, okay, Japanese yen akan menguat dan seterusnya US dollar akan weaken. Dan lagi satu, sekiranya BOJ keluar daripada negative interest rate dan sekiranya mereka menaikkan kadar faedah, yen akan mengukuh kuat untuk satu tempoh jangka masa panjang berbanding daripada USD. Okay, so itulah jawapan dia. Right, so yes, saya jangkakan akan adanya kejatuhan nilai di dalam USD JPY, Euro USD akan bullish untuk satu tempoh jangka masa panjang. Okay, alright, so itu sajalah perkongsian saya untuk hari ini, dan semoga kita jumpa lagi pada esok hari dan juga di masa yang akan datang. Dan untuk yang beragama Islam, selamat berpuasa, dan kita jumpa pada esok hari. Okay, alright guys, bye bye.